Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, ikut sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita baca tadi Sayyidul Istighfar. Jadikan amalan pada setiap hari, pagi dengan petang ataupun sebelah malam. Kata Nabi SAW, man qalaha min nahari muqinan biha famata fi yawman qabla an yumsiya fa min ahli jannah wa man qalaha min al-laili muqinan biha famata qabla isbiha fa min ahli jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa baca sebelah siang lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa baca pada sebelah malamnya dengan yakin lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Jadikan amalan setiap hari Sayyidul Istighfar. Kita berada pada hadis yang ke-18. Muslimat, muslimin, 18 Baik. Hadis ke-18, fadilat berzikir kepada Allah, duduk berzikir selepas subuh sampai terbit matahari. Fadilat berzikir selepas subuh sampai terbit matahari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah. Syarat nombor 1, sembahyang subuh secara berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Hatta tatlu'a syamsu, sehinggalah naik matahari. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat.
kanat lahu ka ajri, maka baginya amalannya pahala seperti hajatin wa umratin, haji dan umrah, tamatin sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tercatat dalam Jami'ut Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, status hadisnya hasan. Hadis ini cerita tuan-tuan tentang sembahyang sunat Isyraq. Sembahyang sunat Isyraq. Nak dapat ganjaran pahala sama macam haji dan umrah sempurna kata Nabi SAW. Nombor satu sekali, dia mesti solat subuh secara berjemaah. Bila sebut secara berjemaah, tidak semestinya di masjid semata-mata. Orang lelaki-lelaki memang tuntutan dia untuk pergi sembahyang jemaah di masjid. Orang perempuan afdalnya sembahyang di rumah. Tapi boleh tak nak sembahyang berjemaah di rumah untuk orang perempuan? Boleh. Jangan ajak suami sembahyang di rumah sebab dia kena pergi sembahyang masjid. Faham tak? Habis ustaz, kami nak duduk sembahyang di rumah seorang-seorang, abang kami pergi sembahyang di masjid, kami nak jemaah dengan siapa? Memang dia kena pergi masjid. Habis kakak nak jemaah dengan siapa? Dengan anak perempuan. Dengan anak perempuan ustaz. Habis ustaz, saya nak ikut suami saya pergi masjid, boleh tak? Boleh. Kalau ada suami dia, ada mahram dia yang boleh bawa dia pergi masjid, yang perjalanan ke masjid itu tak membawa kepada fitnah, maka silalah ke masjid. Dapatlah pahala ganjaran macam mana duduk di masjid tu. Syarat pertama, sembahyang berjamaah subuh. Syarat kedua, dia duduk salli ala sayyidina Muhammad, qa'ada yadhkurullaha, duduk untuk berzikir. Zikir lagu mana? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Macam tu saya kau Ustaz. Itu sebahagian daripada zikrullah. Nah, Ustaz Samad. Boleh jadi baca Quran, zikir juga. Boleh jadi duduk berdoa sepanjang-panjang tu, zikir juga. Atau macam kita pagi-pagi ada kuliah subuh. Lepas mayang subuh jemaah ada kuliah subuh. Kuliah subuh sampai titik bunyi masuk syuruk. Dia ada tu. Apa saja benda yang mengingatkan kita kepada Allah, maka dia panggil zikrullah. Faham tak nak kita duk faham kalau sebut zikrullah ni duduk zikirlah. Ni duduk dalam majlis ilmu. Ni pun zikrullah. Dia panggil majlis zikir ni halaqatul zikr. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi kata, bila kamu melintah di satu tempat nama taman syurga, mai duk singgah. Sahabat tanya, ma riyadil jannah ya Rasulullah? Apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-halaqatul zikr, satu kumpulan orang yang duduk mengingati kamu, berzikir kepada kamu. Dalam satu riwayat disebut al-majalisul ilm, majlis ilmu. Ni kita duduk ni pun majlis zikir kepada Allah. Ada tak siapa duduk dalam majlis ni duduk teringat tempat lain? Duduk dalam majlis ni teringat TV kat rumah, teringat pasal kerja, teringat apa? Ya, teringat juga sikit-sikit, tapi banyaknya teringat kat Allah lah. Tidak ni? Maksudnya tuan-tuan, tu kita duduk dalam majlis zikir dia panggil. Jadi boleh jadi majlis ilmu pun majlis zikir. Kuliah subuh sampai naik matahari, boleh tu juga dikira sebagai majlis zikir. Kemudian sampai bila dia duduk ni? Hatta tatlu asyams, sampailah naik matahari. Bila naik saja matahari, lebih kurang segalah matahari tu, maka waktu tu tuan-tuan dia buat apa pula? Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia pula solat 2 rakaat. Jadi tidaklah diberi nama solat ni solat apa, cuma sesuai waktu tu namanya sunat Isyraq, pasal waktu tu waktu syuruk, naik matahari.
Sebagian ulama kata bukan sunat isyraq, itulah sunat duha. Sebagian ulama kata. Sebagian ulama yang lain kata dak, bukan sunat duha, sunat isyraq, pasal dia ada fadilat khas kat dia. Fadilat dia yang dia buat ni waktu naik matahari mula-mula, kalau dia buat ni dia dapat pahala haji umrah sempurna-sempurna. Yang duha pula tu fadilat dia lain pula, dan waktu dia panjang sampai dekat dengan satgi nak masuk zuhur, lebih kurang 20 minit lagu tu waktu dia. Yang tu duha, yang tu asing. Dak, yang ni khas kat dia, waktu dia sangat limited. Nama dia sunat isyraq kata ulama. Nabi tak sebut nama sunat tu. Sunat duha Nabi sebut. Sunat duha Nabi sebut, sunat witir Nabi sebut, sunat tasbih Nabi sebut, sunat tahajud Nabi sebut. Yang ni di antara semayang yang Nabi tak berikan nama, melainkan ulama letak nama dekat dia. Termasuk yang ulama letak nama ni tuan-tuan, nama sunat tarawih. Tarawih pun letak nama juga. Sunat hajat, ulama letak nama juga. Sunat taubat, ulama letak nama juga. Faham tak ni? Sunat wudu, tu ulama letak nama juga. Yang ni ulama yang letak nama dia sunat isyraq sesuai dengan waktu dia tu. Bila dia bangkit semayang 2 rakaat, dia dapat apa? Kanat lahu ka ajri, maka baginya pahala umpama hajatin, melakukan haji, wa umratin, dan melakukan umrah, tamatin, sempurna kata Nabi SAW. Dia kata cantik dah ustaz, esok pi tabung haji, buat keluarlah duit dia tu. Pasal apa? Ni dapat haji sempurna kata. Tuan-tuan, ni pahala seumpama, bukan mengangkat kewajipan haji. Yang tu tetap wajib pi. Baik, tuan-tuan, jadi subhanallah ulama membincangkan tentang sunat isyraq. Pasal apa kita nak kena buat sunat isyraq ni? Sunat isyraq ni sebagai satu tanda syukur kepada Allah yang mengurniakan kepada hambanya sehari lagi untuk kita mengecapi alam ini. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dalam hari-hari yang berlalu banyak kita buat dosa. Ulama sebut bila Allah panjangkan usia kita ni, Allah bagi pada kita ni 2 peluang. Allah panjangkan usia kita, boleh bangkit pagi, tarik nafas, hidup lagi. Sebab tu bila bangkit tidur, jangan lupa kata alhamdulillah. Jangan lupa kata alhamdulillah. Kita ni sungguh tuan-tuan, bukan nak cerita. Memang kita pasal lagu tu. Kalau sebelum dapat nikmat angkat tangan baca doa bukan main. Sebelum dapat makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, siap menyanyi baca doa lagi. Siap dengan translation bagi lagi baca ke belakang Allah. Dapat makan, lepas makan bangkit begitu ya. Kut sepatah nak kata alhamdulillah. Memang passion kita lagu tu. Tak minta, tak dapat minta, lepas dapat lupa. Antara waktu yang paling kita nak kena ucap terima kasih ke Allah ni tuan-tuan, tahu waktu mana? Waktu bangkit tidur lah. Kita naik kereta tuan-tuan, boleh jaga-jaga, berhati-hati, nak kena bagi signal. Selagi nak masuk kanan bagi signal kanan, nak masuk kiri bagi signal, bagi tahu ke orang. Berhati-hati, tak bawa laju. Berasa macam kita boleh kontrol kenderaan kita supaya kita jauh daripada kemalangan. Tapi ada satu waktu yang kita serah 100% diri kita kepada Allah. 100% serah diri kita kepada Allah. Kita tak ada kontrol sikit pun dalam hidup kita waktu tu. Nama waktu tidur. Tidak ni. Allah pegang roh kita. Dan Allah bagi balik roh kita tu waktu kita nak jaga tu. Boleh tak kalau Allah tahan roh kita, Allah tak bagi balik? Boleh tak? Boleh, bahkan ada orang kenal lagu tu. Gerak-gerak, abang, bangkit abang, bangkit, mati dah.
Itu di asrama seorang budak umur 16 tahun. 16 tahun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Umur 16 tahun, kita 4. Excited nak balik esok duduk asrama, excited nak balik. Esok ni nak balik, nak cuti. Packing barang, buh beg, baju semua dalam beg, siap-siap tak tepi. Seronok sangat, tidur. Esok orang gerak bangkit main subuh, tidak, mati dah. Nabi Muhammad. Waktu tidur sallallahu alaihi wasallam. Mana? Apa ni? Siapa biasa koma? Ada orang kat sini biasa koma, duduk dalam koma. Ada seorang ustaz tu dia kata apa? Ya ustaz, hari tu kena dengar kata koma ustaz. Dia kata nasib baik koma, tak titik. Kalau koma dah sambung lagi, kalau titik pi dah. Titik juga orang kata. Kalau ada orang nak buat operation, dia ada 2 jenis bius. Satu bius tuan-tuan, bius tempat tu saja, kalau minor lah. Kalau major operation tuan-tuan, dia kena bius, dia tidukkan, bius yang tidukkan. Antara risiko bius tiduk ni tuan-tuan ialah dia mungkin tak jaga sekejap. Dia tak jaga asal. Sampai boleh pi sampai seminggu 2 minggu. Dia boleh sedang. Patutnya bila dah habis bius tu lagi dia sedang lah. Tapi ada kes-kes antara risiko dia ialah dia tak jaga. Berapa lama boleh pergi seminggu 2 minggu. Yang doktor kata waktu tu dia sebenarnya dia tahu kita bercakap dengan dia, tapi dia tak boleh gerak. Dia dengar kita bercakap, dia tahu ada orang di tepi dia, dia berasa, dia tahu dia duduk tak mana, tapi tangan, kaki semua tak boleh bergerak. Duduk macam orang kena penjara dalam tubuh sendiri. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaannya? Allah. Sebenarnya dia berasa gatai tak? Gatai, tapi tak boleh garu, tak boleh gerak. Tuan-tuan tak boleh fikir. Allah pegang roh kita malam-malam, Allah bagi balik kita pagi tu. Bangun-bangun, tarik nafas, alhamdulillah, boleh tarik nafas lagi. Buka mata, alhamdulillah, nampak lagi. Alhamdulillah boleh angkat tangan lagi. Alhamdulillah boleh nampak kaki, boleh angkat kaki lagi. Alhamdulillah ada rumah lagi. Alhamdulillah tengok laki kat sebelah, ada laki lagi. Gerak tak bangkit pula, alhamdulillah tak jaga lagi. Nikmat punya banyak, kot sekali nak kata alhamdulillah. Ya nak sama. Tu ajak kita, Nabi ajak kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maha suci Allah yang telah menghidup, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Bagi hidup setelah mati tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina. Dan hebatnya Allah ni tuan-tuan, kita kata kat dia alhamdulillah. Alhamdulillah ni bahasa kita orang kampung macam terima kasih lah, senang sikit. Orang bagi barang kat kita, nah ambil ni, terima kasih nah. Macam tu lah kot bahasa kita ni. Cuma dengan Allah kita kata alhamdulillah. Allah bagi nikmat kita, alhamdulillah. Macam terima kasih kat dia lah. Tapi pernah tak muslimat jumpa orang yang kalau kita kata kat dia, ustaz, ni saya hadiah kat ustaz nah. Terima kasih nah. Tahu dia kata apa? Ustaz kata terima kasih. No ustaz, lagi satu saya bagi pasal kata terima kasih. Sudah dapat 2. Terima kasih nah. Terima kasih lagi. Nah, ambil satu lagi sebab terima kasih tu. 3 dah. Terima kasih nah. Terima kasih lagi. Nah, ambil lagi satu. Pernah jumpa ada orang lagu tu? Kalau jumpa bagi tahu kat saya teringin nak jumpa dia tu. Tak ada orang buat begitu tuan-tuan, tapi Allah buat lagu tu. Dia bagi nikmat kat kita, kita kata terima kasih kat dia, habis dah, layak takat tu lah. Selesai dah kot. Tapi nak kata Allah ni, kata alhamdulillah kat dia, dia bagi dekat kita pahala penuh ruang timbangan mizan. Nabi kata walhamdulillah tamlaul mizan, dan kata alhamdulillah itu akan memenuhi ruang timbangan mizan. Satu piring mizan tu, tuan-tuan, dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir, cerita satu riwayat
ambil dunia segala isinya, langit segala isinya, ambil letak atas piring mizan yang satu tu, ada baki lagi, luah. Dan itu nak tampung, nak timbang amalan kita seorang aja. Besar tak? Besar. Kata alhamdulillah aja, satu aja. Alhamdulillah aja, dua pahala penuh lah. Mizan. Walha kita kata alhamdulillah tu pasal Allah bagi nikmat kat kita. Hebat dah Allah ni. Hebat dah. Tu pasal apa tak mau kata alhamdulillah kat dia? Susah. Tak pasal apa susah? Pasal benda tak kita lazimi. Bila benda kita tak lazim ni memang susah nak keluar. Ulama kata, kamu akan mati atas benda apa yang kamu suka buat. Yang akan keluar daripada kalam kita pada hari malaikat nak cabut nyawa kita ialah apa yang biasa kita lazimkan. Biasanya mati ni dia main terkejut. Nabi kata, man akhiru kalam fi dunya bila ilaha illallah dakhala jannah atau qamaqal. Siapa yang last word dia, last perkataan dia dengan la ilaha illallah, masuk syurga dia. Namanya siapa? Kawan saya baru ni isteri dia meninggal kat pangkuan dia. Tidur. Dia kata hari tu saya nak jaga isteri saya, Ustaz. Saya nak jaga dia. Pasal isteri duk nampak macam tak sihat. Dia sakit macam-macam lah. Dia taklah tua sangat. Asa 60 tak sampai apa. Lalu dia kata malam tu nak jaga, pasal isteri duduk batuk. Dia bila batuk tu jaga. Dia kata hari ni dia nak jaga bini dia, isteri dia. Kalau kot isteri dia terberalih lagi batuk lagi, dia nak pusing balik. Gitu. Dia jaga. Dia kata, batuk dalam pukul 2 lagi tu bangkit, abang nak pergi tandas. Dia pun ikutlah isteri dia pergi tandas. Siap buayak keluar tandas. Tidur baring Ustaz. Satgi pukul 3 abang nak pergi tandas pula. Okey pula pergi tandas. Kali ni nampak macam dia lemah sikit, nak kena papah sikit. Abang, saya tak larat nak basuh. Abang tolong basuh Ustaz. Suruh suami dia basuh. Dia basuh. Pergi tidur. Satgi dalam pukul 3 lebih tu, pukul 4 lagi, abang nak pergi tandas lagi sekali. Bawa pergi tandas. Keluar pada tandas tu, boleh ke ni? Tak larat. Apa tengah-tengah apa tu, meloreh, tak meninggal. Gitu je. Tuan-tuan Ustaz Ahmad, kita ni tak tahu lagu mana. Pagi tadi imam di Palestin, di Gaza, di Imam Gaza, umur 39 tahun, mai kat sini salih alaihi wasallam, duk buat program dengan apa ni Syekh Muhammad tuan-tuan, untuk hantar sumbangan untuk Aqsa. Duk jadi imam tarawih merata, buat kutipan untuk Palestin. Hari ni keluar nak berjalan pi ke masjid, kena tembak di kepala, mati. Ni bukan cerita orang pilih time tu, Allah pilih time tu kat dia. Dia mati nak pergi mana? Masjid. Pasal apa? Pasal dia imam masjid. Allah akan mati benda apa yang kita suka buat. Cantik tak mati dia tu? Cantik lah, nak berjalan pergi semayang subuh, mati pula waktu tuan-tuan sekalian selamat. Sepertiga akhir malam, belum masuk waktu subuh lagi, tengah duk berjalan nak pergi ke masjid, kena tembak, mati. Sangat cantik. Pasal apa dia mati jalan nak pergi masjid? Pasal dia jenis orang pergi masjid. Ada seorang sahabat tu tuan-tuan, dia salih selamat, mati tengah semayang jemaah, mati tengah semayang berjemaah, rakaat kedua semayang isyak. Allah meninggal di Masjid Bertam, Pala Batas. Muda lagi. Pasal apa mati tengah semayang jemaah? Pasal dia sanggup berhenti kerja, buka kedai gunting rambut dalam kawasan masjid, pasal tak mau terlepas mayang jemaah. Allah pilih dia mati tengah mayang jemaah. Kita akan mati atas benda apa kita suka buat. Akan keluar daripada mulut kita benda yang kita selalu cakap.
Dekat kampung saya ada seorang tu cikgu pencen. Cikgu nak pencen, bukan pencen lagi, nak pencen. Untuk nak pencen tu dia beli tanah satu dekat rumah mak saya tu, dia beli tanah satu, dia duk buat rumah dia pelan-pelan, duk buat, dia nak pencen, dia nak duduk kat situ. Tiba-tiba kena sakit, kena diabetik kronik. Waktu dia tengah duk nazak tu tuan-tuan, anak-anak dia semua pekat mai lah. Ayah mengucap. Tahu dia duk kata apa? Tukang mai dak lagi ni. Nak cerita ni. Kontraktor mai dak lagi ni. Batu beli dak tu. Bata beli dak tu. Kata ayah sudahlah. Mengucap. Aku tanya ni tukang mai dak hari ni. Tahu pasal apa? Sebab itulah yang dia duk fikir dalam hidup dia tiap hari. Itu takut tuan-tuan. Faham tak? Bawa kereta hari tu satu keluarga naik kereta. Dengan naik kereta, tiba-tiba tuan-tuan lori daripada lorong sebelah mai belah ni. Lompat belah ni. Dalam surah Abang tu dia cerita, saya sempat kata Allahu Akbar. Dia kata Allahu Akbar. Melanggar. Subhanallah. Tuan-tuan rasa dia mati tak? Mati tak? Dia tak matilah, tu yang dia cerita tu. Kalau dia mati nak cerita aku. Dia tak matilah, mak dia mati, mak dia kat belakang. Anda semua. Pasal apa boleh keluar Allahu Akbar tu? Pasal dia jenis sebut lagu tu. Cuma kita ni jenis tu dah. Pocok mak kau tergolek, ayah hang terajang apa semua nanti keluar. Tuan-tuan boleh bayang tu. Pocok, faham. Nabi tak kata man akhirul kalam bi pocok dakhala jannah, tak ada. Tuan-tuan. Main-main. Kita ni nak kena latih mulut kita untuk zikir. Ulama sebut tuan-tuan, kalau lori terbalik, lori kalau dia bawa tanah dia terbalik, jatuh tanah lah. Lori kalau dia bawa sayong dia terbalik, dia keluar sayong lah. Tak jadi lori bawa tanah terbalik keluar sayang, takkan jadi lagu tu. Apa yang akan keluar pada mulut kita ialah benda apa yang kita duk bawa. Kita buat apa? Sebab tu biar lazim duk zikir, selawat. Biar selalu duduk la ilaha illallah. Sikit la ilaha illallah. Sikit Allahu Akbar. Sikit Allahu Akbar. Waktu mati Allahu Akbar dia keluar. Faham tak saya? Dan bila kita lazim ni tuan-tuan, bila terjaga, zikirlah keluar. Terjaga pagi, zikirlah keluar. Sebab benda tu dah lekat di lidah. Kalau waktu terjaga tidur ni, baru nak fikir apa nak buat, dia nak proses lambat pasal otak kita masih duduk tidur ni. Tuan faham tak? Bila terjaga tengah malam, Nabi ajak kita buat apa? Buat 4 benda. Terjaga je tengah malam, buat 4 benda ni, kata Nabi SAW. Apa dia? Mula-mula sekali kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu macam kita baca lepas sembahyang tu. Satu. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Boleh dah? Nombor 2. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2. Dapat dah? Okay. 3. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. 3. Yang keempat, kata apa? Rabbighfirli. Rabbighfirli. Ingat 4 benda ni. Jaga-jaga la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, rabbighfirli. Kemudian Nabi kata apa? Kemudian berdoalah, nescaya Allah akan memakbulkan. Atau bangunlah berwuduk, kemudian solat 2 rakaat, nescaya solat kamu diterima. Paling tidak berhenti rabbighfirli, doa sikit, tidak alik. Faham ni Ustaz? Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan muslimat, semua dengar kan? Semua dengar kan? Sagi malam terjaga, payah nak keluar. Sungguh tak percaya, tunggu malam ni.
Boleh bangkit pergi toilet kencing seru. Cerai flash. Duk patah balik gaya. Ustaz cerita apa? Tak tahu kalau terjaga semalam ni. Baru nak proses, baru nak cari balik. Tahu pasal apa duk fikir? Pasal tak lazim. Ulama sebut susah orang yang tak biasa berzikir bila dia terjaga tengah malam lalu dia nak berzikir. Susah. Tak keluar. Cari. Dia boleh sebut la ilaha syarikalah tu semua tu kalau waktu hidup, waktu siang dia di mulut dia sentiasa berzikir. Malam tu akan mudah untuk keluar. Sebab jadi kelaziman untuk dia. Faham tak ni? Sama juga bangkit. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru bangkit. Ini maksud. Baik, nah, jadi subhanallah, kita buat sunat isyraq tu sebagai salah satu tanda mensyukuri nikmat Allah bagi kehidupan dekat kita. Ulama sebut Allah tambah umur kita ni pasal apa? Dua benda. Yang pertama, Allah tahu kita banyak dosa, Allah bagi peluang untuk kita bertaubat. Yang kedua, Allah tahu kita punya sedikit pahala, maka Allah bagi peluang untuk kita menambah amal. Tu Allah bagi. Sebab tu syukur nikmat, alhamdulillah panjang lagi usia aku, boleh minta ampun dosa aku, boleh buat amalan supaya tambah pahala. Baik, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kemudian ada satu doa yang diajak pada kita, doa bila naik matahari, nampak matahari dah, belum segala lagi, baru naik. Kalau kita mudahlah yang ada jam tu, tetek tu, nampak dah syuruk. Apa doa nak baca? Tuan-tuan tulis elok-elok. Alhamdulillahilladzi wahab lana hadzal yawma wa aqalana fihi atharatina. Alhamdulillahilladzi wahab lana hadzal yawm wa aqalana fihi atharatina. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kami hari ini dan melepaskan kami dari segala kesalahan kami. Atharatina. Boleh? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Solat sunat isyraq ni dikerjakan selepas waktu syuruk. Naik tu syuruk tu selepas lebih kurang 9 ke 12 minit lepas pada tu. Anggaran dia bila matahari naik segala. Tempoh dia pendek. Saya cuba. Jadi waktu sebelum dia tak boleh buat pasal waktu haram sembahyang. Okey. Baik. Tempoh masa solat sunat isyraq daripada 9 minit ke 11 minit tu, selepas daripada naik matahari tu, tempoh dia tu berapa lama? Sekitar 15 minit saja. Berapa minit? Jadi tempoh dia tuan-tuan daripada tek bunyi tu lebih kurang salli ala Muhammad 12 ke 27 minit selepas syuruk. Daripada 12 sampai 27 minit selepas syuruk. Bunyi titik-titik tu ambil masa 9 ke 12 minit. Katalah ambil mudah sikit 10 minit senang kira. Lepas bunyi titik tu 10 minit. Daripada 10 minit ni sampai 15 minit ke depan itu waktu syuruk dia panggil. Lepas pada tu dia panggil waktu duha. Faham tak tu? Baik saya sebut. Jadi subhanallah saya sebut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dalam kitab Bughyatul, dalam kitab saya tak ingat nama dia. Salih okey. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Sebelum nak sembahyang sunat isyraq ada doa dia. Doa lagi. Sebelum nak sembahyang sunat isyraq tu ada doa dia. Doa dia apa? Alhamdulillahilladzi aqalana, alif qaf alif lam nun alif, aqalana yaumana, waw mim nun alif, yaumana hadza, hadzal alif, walam, waw lam mim, walam, yuhlikna, pula ya ha yuh, lam kaf bagi di bawah lik, nun alif na, yuh lik na, bidunubina, badal, nun waw nun bina, ba nun alif, bidunubina. Dapat tak muslimat? Mari kita baca sama-sama. Tengok betul tak tulis? Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza walam yuhlikna bidhunubina. Betul ya tulis tu? Betul tak? Ulang lagi sekali. Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza walam yuhlikna bidhunubina. Maksud, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hari ini dan tidak memusnahkan kami kerana dosa-dosa yang telah kami lakukan. Hebat tak doa ni? Simple tapi hebat. Makasih ya Allah bagi kami hari ini, tambah lagi hidup kami, tak musnahkan kami ni pasal dosa-dosa kami duk buat mari-mari ni. Faham begitulah. Boleh tak Allah nak musnahkan kita dengan dosa-dosa kita buat tu? Boleh sangat, tapi Allah panjangkan usia kita lagi, bagi lagi hari ni. Bukan suruh tambah dosa, tapi suruh tambah pahala supaya dapat padam dosa. Faham tak ni? Baik, saya sama tuan-tuan. Solat sunat isyraq 2 rakaat sama macam solat-solat sunat yang lain. Usalli sunnatal isyraqi, usalli sunnatal isyraqi, rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacaan surah lepas Fatihah. Rakaat pertama baca surah Al-A'la. Tahu surah Al-A'la? Wal-A'la. Cari tak jumpa pula dah. Sabbihis. Tu tahu Ustaz Ahmad sabbihis, senang sikit. Sabbihis marabbikal a'la. Betul. Nak cakap. Rakaat kedua baca suratul fil. Suratul fil, alam
tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi Ustaz tak hafailah Sabihis Ustaz, duk sabih. Saya kalau baca surah Sabihis Ustaz, sagi hujung sagi jumpa surah Asy-Syams. Sungguh Ustaz, kalau tak kena gaya tu Sabihis marrabbikal a'la tadi, mai tang tengah-tengah tu sagi dia pi sambung surah lain, masuk pintu lain keluar pintu lain. Tak hafal tak apa, baca surah lain pula. Apa dia? Rakaat pertama baca qul ya al-kafirun, rakaat kedua baca qul huwallah. Dia kata memang ustaz duk buat lagu tu dah. Bukan sunat Isra ustaz. Surah sembahyang subuh, sembahyang az-zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sunat taubat, sunat hajat, semua dua tu ya ustaz. Qul ya Allah, qul ya Allah. Tak apalah tuan-tuan. Habis. Kemudian pada selepas daripada semayang, baca doa dia. Apa doa dia? Saya sebut. Yang ni panjang sikit tuan-tuan. Tuan-tuan tulis, mari kita tulis pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi. Tentu tahu kau nak. Alif lam ha mim dal lam lam ha alif lam zal ya, tak ada titik. Alhamdulillahilladzi. Kemudian ja'alal yawma, ja jim ain lam alif lam ya waw mim. Ja'alal yauma. Boleh? Boleh dah? Dapat tak? Okey, next. Mu'afiyati, mim ain alif fa ya ta marbutah, ta simpul, mim ain alif mu'afiyati fa ya ta marbutah, mu'afiyati. okey, dapat? okey, sambung. Wajaa, waw jim alif, tanda panjang kat atas, hamzah di hujung. Wajaa. Habis. Kemudian bisyamsi, bisyamsi, ba alif lam shim mim sin, bisyamsi. okey, boleh. Min mim nun matla'iha, matla'iha mim ta lam ain ha simpoi alif, matla'iha. okey, mari kita baca takat tu. Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma mu'afiyati wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Betul? Betul ya? Kemah dia pak. Sambung. Allahumma, Allahumma rziqni, alif lam lam ha mim alif ra zain qaf nun ya. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni khaira, kha ya ra, khaira hadzal yaum,
ha simpoi, zal, alif, lam, ya, waw, mim. Hadzal yaum. Wa adfa, waw, alif, dal, fa'in, wa adfa, anni, ain, nun, ya, anni, syarrahu, syarrahu, shim, ra, ta marbutah, syarrahu, syarrahu. Okey, mari baca sekat itu. Allahumma rzuqni khaira hadzal yaumi wa adfa anni syarrahu. Ni panjang sangatlah. Nak mudah tuan-tuan tahu. Tuan-tuan beli dah buku saya, Amalan Mengangkat Darjat? Ada tak? Dalam tu ada. Saya baru teringat kata ada kat dalam tu. Buat penat duit hijau daripada tadi. Siapa yang tak ada lagi, lagi kita pekat beli kat situ. Pasal doa ni sangat cantik. Doa ni kalau tuan-tuan tak baca waktu tuan-tuan baca sunat, waktu mayang sunat Isra', tuan-tuan baca waktu sembahyang duha pun tak apa. Pasal maksud dia alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma mu'afiyati wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yaumi wa adfa' anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Maksud dia apa? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini sejahtera dan telah diterbitkan matahari daripada tempat terbitnya. Ya Allah, kurniakan aku kebaikan pada hari ini dan jauhkanlah aku daripada keburukannya. Minta hari nak main ni bagi baik belaka kat kita. Minta jauh daripada keburukan hari itu daripada kita. Ya Allah, terangilah bumi, terangilah hatiku dengan nur hidayahmu sebagaimana terangnya bumi ini dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh? Hebat kan doa ni? Doa ni sangat baik tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah setiap pagi. Minta supaya hari itu Allah bagi kebaikan je kat kita. Allah jauh daripada mudarat pada kita pada hari tersebut. Baik tuan-tuan sekalian, Ustaz Ismail. Jadi tuan-tuan, itulah sunat Isra'. Habislah sunat Isra'.